Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini kita bawakan edisi istimewa. Kita bakal membincangkan berkenaan dengan isu yang berkaitan di Palestin. Kita kaitkan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, yakni doa untuk Palestin. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Dan sebentar tadi kita mendadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kunut nazilah yang dipimpin oleh Ustaz Umar sebentar tadi. Mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedang penonton, seperti biasa mungkin ada penonton-penonton yang ingin berkongsi sesuatu ataupun bertanya soalan untuk perbincangan kita pada hari ini. Boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah. Dia boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan hari ini 27 Mei 2021 bersamaan dengan 15 Syawal 1442 Hijrah kita dipertemukan. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat semalam. Baik, sama-sama kita lihat di skrin TV anda status terkini COVID-19 Malaysia 26 Mei 2021. Jumlah kes keseluruhan 533,367 kes dan kes baru dicatatkan semalam 7,478 kes, 7,473 kes tempatan dan 5 kes import. Kes sembuh baru semalam mencatatkan 4,665 kes dan kes kematian juga dilaporkan semalam berkaitan dengan COVID-19, yakni 63 kes dilaporkan semalam. Jadi teruskan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diputuskan rantaian COVID-19. Baik, sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, pada hari ini kita bawakan panel khas untuk perbincangan istimewa berkenaan dengan doa untuk Palestin. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat sihat. datang ke studio. Terima kasih. Hari ini kita bawakan khas Ustaz untuk mengupas dan membincangkan berkenaan dengan topik doa untuk Palestin. Dan mungkin di awal Ustaz akan kaitkan dengan apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini dan juga perkaitan berkenaan dengan doa untuk Palestin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala hamdi Allah. Dai kita seterusnya kepada kru yang bertugas, kepada penerbit, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbahagia ini kita dapat sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Okey, sebagai mukadimah dia, doa untuk Palestin.
kita agak tertanya-tanya mungkin kenapa orang Melayu di antara orang yang awal respon benda-benda mengenai Palestin ataupun orang dulu Nusantara kita ni ya. Okey. Jadi maknanya kalau sewaktu 2012 saya berada di sana di Masjid Al-Aqsa, sama juga ketegangan berlaku seperti ini di TV Israel, okey, berita antara yang menolong Palestin, Turki, sebahagian negara Eropah dan Malaysia. Turki dan Malaysia disebut. Baru-baru ini juga sama, Malaysia disebut. Kan? Malaysia spesifik disebut. Kenapa? Kenapa orang di Nusantara, orang Melayu kita ni adalah antara orang yang awal merespon. Itu kita kena faham dulu kan kenapa. Okey. Saya nak bawa tiga sebab ataupun tiga benda yang kita kena faham. Okey. Benda yang pertama mengenai hubungan darah kita dengan Masjid Al-Aqsa. Okey. Dulu waktu saya muda-muda, sekarang muda lagi juga. Okay. Saya biasa baca, saya suka baca kan. Saya suka baca mengenai tarsilah Melayu. Okay. Antara benda yang saya baca waktu tu adalah isteri Nabi Ibrahim ni Siti Sarah, Siti Hajar. Kemudian ada isteri ketiga bernama Keturah. Okey. Jadi daripada Keturah ni Siti Hajar lahir bangsa Arab. Siti Sarah lahir daripada lahir keturunan Bani Israel. Keturah ni lahir bangsa-bangsa bahagian Nusantara. Saya mula-mula baca, saya blok terus apa mencerita ni kan. Sebab kita diajar dalam sekolah kafah, dalam sekolah agama di Malaysia bahawa isteri Nabi Ibrahim hanya dua saja. Betul. Okey. Maka ketika saya biasa bawa orang ke Masjid Aqsa sejak tahun 2009, dekat bawah Masjid Aqsa ada satu perpustakaan lama. Dipanggil Maktabah Hittiniyah. Dekat situ lebih 500,000 kitab. Terutamanya manuskrip lama, 500,000 kitab. Sebab itu Israel banyak kali tahun 69 pernah dibakar Masjid Aqsa. Bukan nak bakar mimbar itu, dia nak bakar sebenarnya khazanah perpustakaan itu. Dan kalau kita ke sana, macam saya biasa bawa orang ke sana, kalau dia percaya, imam percaya kat kita, dia akan bagi kitab ni. Saya berpuluh dekat beratus naskah manuskrip lama tu, dia kata kau ambil, tolong selamatkan. Kalau dia percaya kat kita. Kan? Sebab dia kata memang tak tahu nak bawa ke mana. Dan tak tahu nak diamanahkan kepada siapa. Okey. Jadi maknanya ketika saya di Palestin, saya berbual dengan Imam Masjid Aqsa, kajian-kajian di Masjid Aqsa sendiri menyatakan bahawa betul isteri Nabi Ibrahim ni 3. Kan? Dan yang ketiga itu Keturah. Okey, saya tak nak cerita mengenai berkaitan dengan bangsa Melayu lagi, tapi maknanya Keturah. Saya kata okey, Keturah ni orang mana sebenarnya kan? Keturah adalah orang laut, dekat dengan Ailat. Saya pernah pergi kawasan dia, kampung dia saya pernah pergi. Maknanya kalau anda kata Sarah berasal daripada Palestin, Siti Hajar berasal daripada Mesir. Hajar ni daripada Mesir. Orang bangsa Mesir ni dia bangga sebab ada 2 orang daripada keturunan Mesir yang jadi isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Yang keduanya isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Maria Kibtiyah. Dia kata 2 orang daripada bangsa Mesir menjadi isteri Nabi. Jadi Keturah ni dia orang laut. Dia orang dekat Ailat. Ailat ni maknanya laut. Ailat laut. Saya kata okey. Kemudian rupanya bukan saya seorang yang kaji, walaupun benda ni belum agak matang lagi. Orang barat juga mengkaji benda ini. Tuan-tuan sekarang, kalau kita pergi nak rajin, siapa rajin baca dan nak rajin beli buku, mungkin buku tu tak ada kat Malaysia, pergi ke Amazon, cari buku Go East, Keturah and Ibrahim. Go East. Bukan saja kita tahu, hatta orang barat pun mengkaji siapa bangsa Nusantara ini. Go East, Keturah and Abraham. Maksudnya antara Ibrahim dan Keturah. Dan ada 2 buku yang dikarang oleh Mac Renault mengenai Keturah ini yang keturunannya pergi ke East, pergi ke bahagian timur. Okey. Dan kalau Hajar pergi ke semenanjung tanah Arab, Go East dalam buku East adalah pergi ke arah timur. Jadi maknanya bukan saja kita yang start untuk bicara benda ini, malahan hatta bangsa-bangsa Eropah juga mengkaji mengenai Keturah dan keturunan-keturunan dia. Hatta dekat Masjid Aqsa sini menyatakan bahawa betul isi Bani 3. Kalau betul wallahu alam. Jadi maknanya yang saya nak cerita sini, kalau betul wallahu alam, tapi kenapa respon kita kepada tanah wakaf Al-Aqsa tu memang begitu rapat? Itu benda yang pelik sebenarnya tau. Kita tak ada kena-mengena pun. Padahal banyak lagi bangsa-bangsa timur yang ada. Tapi kita tak ada kena-mengena pun. Okey? Itu benda yang pertama.
Yang keduanya, ketika tentera salib menawan Masjid Al-Aqsa pada tahun 1189 atau 1089 Masihi, kan? Jadi maknanya ketika itu Masjid Al-Aqsa dan Palestin jatuh ke tangan tentera salib daripada barat. Dan ketika itu bangkitlah panglima Islam untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Antaranya satu orang panglima Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Kalau kita nak baca lanjut Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni, beliau adalah beliau adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi SAW yang ingin dicuri oleh satu orang Yahudi daripada Maghribi. Kan pernah ada satu kes bahawa orang Yahudi ni menyamar jadi orang alim di Madinah, kemudian dia gali, dia nak curi jasad Nabi SAW. Jadi mana Nabi datang kepada mimpinya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki, tengok aku. Maka dia kata, mana ya? Mana dia datang Madinah? Akhirnya dia buat kenduri ke Madinah, wajibkan semua datang. Ada 2 orang tak nak datang. Maka dia pun paksa orang ni datang. Dan sebab orang ini ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Dia pergi rumah orang ini, tengok-tengok, ada lubang sampai ke makam Nabi. Jasa besar dia adalah dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Jadi Syekh Nuruddin ni dia bernazar, kalau andai kata aku dapat membebaskan Al-Aqsa, aku akan meletakkan satu mimbar yang sangat cantik. Mimbar itu daripada kayu, sangat cantik. 2 buah mimbar, satu akan diletakkan dekat Masjid Al-Aqsa, satu akan diletakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim dekat Hebron. Kan? Jadi maknanya mimbar itu dibuat memang sangat cantik. Kan? Tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki tak sempat, meninggal pada tahun 1174 Masihi. Kemudian perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Al-Aqsa pada 1187 Masihi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi meletakkan mimbar gurunya ini, satu di Masjid Al-Aqsa, satu lagi di Masjid Hebron pada tahun 1187 Masihi. Dan kalau kita lihat kajian mengenai mimbar Al-Aqsa, cara pembinaannya adalah dengan cara pasak dan tanggam tanpa menggunakan sebatang paku pun. 16,000 kepingan kayu tau. Sama seperti mana teknologi istana-istana lama, istana Seri Meranti dan sebagainya. Dan bunga-bunga di mimbar itu adalah bunga-bunga di Nusantara. Kalau kita nak tengok zaman dulu, kalau Quran tu berasal daripada mana, dia ada bunga kan, dekorasi dia. Bunga tu kita boleh tahu, oh ni daripada Bukhara, Quran ni daripada Bukhara, Quran ni daripada negara Arab Maghribi, Quran ni daripada Tunisia, sebab bunga-bunga tu. Jadi bunga-bunga tu bunga-bunga daripada Nusantara. Awan larat dan sebagainya, kan? Jadi penglibatan orang Melayu pada sejak 1187 masih lagi telah ada di sana. Tapi benda ni kita tidak tahu. Sebab kurun 1511 ketika Portugis langgar Melaka, buku-buku kita semua hilang, diambil dan dia kata tenggelam di tengah lautan Flor de Lema. Kan ketika saya dijemput mengajar menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University pada tahun 2009. Kan sebelum saya dah menjadi pensyarah di sana, saya dapat masuk perpustakaan-perpustakaan lama. Di Moscow State University terdapat 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu, kan? Sebelum kedatangan Islam. Kan? Orientalis kata pada kita, orang Melayu ni lekeh lah, apalah, tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang mereka hanya undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Kan? Jadi bila Islam datang barulah ada undang-undang bertulis. Tapi saya lihat dengan mata saya ada video dia, ada rakaman dia, undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Maknanya kalau sebuah bangsa sudah ada undang-undang bertulis, bangsa itu maju sebenarnya dah. Cuma kita tak tahu sejarah kita. Dan kenapa mereka nak menghilangkan sejarah kita ni? Nanti kita akan ceritakan juga. Jadi maknanya penglibatan orang Melayu di catatan Masjid Al-Aqsa pada kurun ke-11 lagi. Okey, kurun ke-16. Apa jadi kurun ke-16? Ada satu orang daripada Nusantara ini. Kita kenal sebagai satu pendakwah bernama 9 pendakwah daripada tanah Jawa, iaitu Wali Songo. Salah satunya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ni gelaran itu diambil daripada Al-Quds. Kerana beliau adalah orang yang membawa orang bagian Nusantara ini pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan masjidnya, madrasahnya dan juga rumahnya, batu asas diambil daripada batu asas Masjid Al-Aqsa. Sunan Kudus ini. Mana catatan kurun ke-16 pun kita tidak tahu. Kan tidak banyak kita tahu. Okey. Jadi sebab itu maknanya soal keturah, walaupun perbahasan tidak matang, boleh study lagi, boleh baca lagi, boleh cari buku-buku lagi. Yang kedua, sejarah mengenai penglibatan orang Melayu sejak tahun kurun ke-11 lagi.
telah ada. Dan yang ketiganya berdasarkan hadis Nabi SAW, mana peristiwa akhir zaman nanti, kan? Di mana ketika peperang besar antara Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal, antara orang yang akan menyertai, kan, dan juga membahu perjuangan ini adalah bangsa-bangsa daripada sebelah timur. Itu dipanggil panji-panji hitam daripada sebelah timur. Kan? Belah timur tu banyak, kan? Pakistan pun ya, belah timur juga, mana oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah. Timur Madinah mana? Pakistan pun, Nusantara kita pun ya, China pun ya, India, Jepun pun ya. Tapi maksudnya tidak menafikan bahawa antara bangsa timur jauh ni adalah daripada bahagian-bahagian kita. Sebab itulah ketika Rasulullah SAW wafat, maka ada dua laluan diusahakan untuk diislamkan. Dua laluan daripada timur. Satu laluan dipanggil laluan rempah, iaitu spice route. Satu lagi iaitu laluan sutera, iaitu silk route. Sebab ini semua adalah bangsa-bangsa timur ni. So Nabi sebut antara yang akan menyemarakkan nanti adalah bangsa timur. So silk route ataupun laluan sutera daripada mana? Daripada Xi'an. Sebab dulu sebelum Beijing, ibu kota China Xi'an, daripada Xi'an melalui Afghanistan kepada Bukhara, Samarkand, Khiva. Sekarang tu Khurasan dulu, kan? Daripada Khiva pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Spice route mana? Daripada Guangzhou lalu ke bahagian kita ni, Melaka, Aceh, pergi ke Goa, India. Daripada situ pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Maknanya dua laluan ini telah diislamkan. Ada makam sahabat di Guangzhou, China. Kan? Abdullah bin Abi Waqqas, adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Di depan makam tu tulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Kan? Ada satu makam ditemui di Barus. Barus sekarang ni berada di Sumatera, 12 jam perjalanan daripada Aceh. Maknanya Barus ni adalah satu tempat orang Arab datang sejak dulu lagi. Mereka mengambil bahan yang terbaik untuk memandikan mayat, iaitu kapur barus. Kapur barus dalam bahasa Arab dipanggil fansur. Bahasa dengar tak ulama yang disebahkan? Contoh Hamzah Al-Fansuri. Bahasa di sana. Kan? Jadi maknanya orang Arab datang dan barus adalah gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Ada kajian sampai ketika Rasulullah ada lagi. Kita boleh baca mengenai ini, kan? Tapi maksudnya orang Nusantara adalah ataupun bangsa kita adalah orang yang antara awal respon, sebab tiga benda tadi hubungan kita sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, kan? Kita dapat lihat dalam sejarah penglibatan orang Melayu dalam ketika tentera salib kita telah mula ada juga. Dan yang ketiganya peristiwa akhir zaman yang Nabi SAW sebutkan, bagaimana antaranya orang Nusantara yang akan membahu perjuangan, kan, untuk kebahagiaan Al-Aqsa sana, kan? Wallahu a'lam bisawab. Sama-sama kita kaji lagi, sama-sama kita baca lagi, kan, dan akan menjawab kenapa orang di Nusantara untuk bangsa Melayu kita antara orang yang awal respon kepada isu-isu berkenaan Palestin. Wow, terima kasih Ustaz. Untuk 15 minit yang awal, kita sudah pun membuka penceritaan berkenaan dengan kenapa orang Melayu adalah mereka yang paling awal bangkit untuk menyebut tentang doa untuk Palestin. Baik, kita akan sambung lagi seketika nanti. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, perbincangan kembali diteruskan bersama Tanyalah Ustaz Istimewa pada hari ini membincangkan berkenaan dengan doa untuk Palestin. Dalam kita di Malaysia sedang memerangi wabak COVID-19, mereka sahabat kita di sana, saudara kita di Palestin sedang memerangi dengan musuh yang sedang mereka hadapi ketika ini. Jadi sama-sama kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk mereka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin. Baik, sidang penonton, tadi kita dah kupas perbincangan awal berkenaan dengan kenapa bangsa Melayu adalah bangsa yang awal bangkit ketika mana Palestin sedang bergolak pada ketika ini. Kita ataupun bangsa Melayu di antara yang awal bangkit kerana 3 perkara berkaitan dengan cerita kisah Nabi Ibrahim dan juga isteri yang ketiga iaitu Keturah, dan yang kedua berkenaan dengan susur galur ataupun bagaimana bangsa Melayu di awal sebelum kedatangan Islam, dan juga yang ketiga berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dan kita nak masuk pada soalan yang pertama pada hari ini dari sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dengan saling membantu untuk mengajak orang lain, berdoa juga merupakan satu pendekatan dakwah dan tanda sokongan sebagai menolak penindasan yang dilakukan? Ini kerana kita tidak tahu mana satu doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikabulkan oleh Allah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, silakan dengan berdoa sebagai sokongan. Saya suka ingin membawa perkongsian ini dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyebut bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah diubah dengan tangannya. Mana tangannya? Apa yang mampu diusahakannya. Kan kita tengok pada hari ini ada orang yang berusaha untuk sama-sama pergi ke sana, ada yang mungkin menganjurkan untuk mengutip derma ke sana, berbagai-bagai. Mana dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tak mampu dengan lisan. Dengan lisan, macam contoh kita bahas pada hari ini, mana kita mewar-warkan supaya orang ada satu dipanggil kesedaran ataupun ada awareness. Maksudnya kepekaan terhadap isu-isu ke sana. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, siapa yang tak mampu dengan hatinya, iaitu dengan doa, paling kurang dengan rintihan. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Bukan bermaksud orang yang dengan hati itu selemah-lemah iman, tetapi orang yang langsung tak ada tiga-tiga ini, maknanya tidak ada iman. Itu serendah-rendah dia, paling kurang doakan. Tetapi bila kita mengajak orang lain untuk berdoa mengenai saudara kita di Palestin, Masjid Aqsa dan sebagainya, kita sebenarnya sedang mengajak paling kurang ada kepekaan, ada keimanan. Paling kurang. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peka dengan urusan saudara-saudara Islamnya, walaupun di mana mereka berada, mereka bukan daripada golongan orang itu. Maknanya kita mengajak orang untuk ada kepekaan, paling kurang mengajak orang ada keimanan. Daripada sudut apa? Sudut kita peka kepada permasalahan saudara-saudara se-Islam kita. Jadi bagus war-warkan, kongsikan, tekan butang share begitu pada hari ini, supaya orang semua paling kurang terlibat dengan doa kepada saudara-saudara Islam kita di sana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana dengan doa dan juga memberikan perhatian ataupun memberikan war-warkan kisah ataupun situasi yang berlaku di sana supaya menjadi satu cakna kepada masyarakat kita pada hari ini untuk memahami situasi dan terus berdoa minta diselesaikan apa yang sedang berlaku. Baik, untuk soalan yang kedua dari sahabat kita di Facebook, dari Abdul Karim Sufyan. Baik, soalannya, Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Soalan saya ada dua. Yang pertama, apakah ada doa khusus yang kita boleh doakan untuk pejuang dan rakyat Palestin yang sentiasa menjadi cengkaman penjajah Zionis Israel? Dan soalan yang kedua, mengapakah negara-negara Islam gagal untuk bersatu mempertahankan negara Palestin dari dijajah oleh Zionis Israel, sedangkan Masjidil Aqsa adalah lambang kesucian agama Islam? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Abdul Karim Sufyan. Baik, silakan Ustaz untuk dua soalan ini. Doa khusus dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi kadang-kadang kita rasa macam doa khusus tu mesti dalam bahasa Arab kan. Sebab ada ain dia tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan. Ada ain baru syok baca doa kan. Sebenarnya tak semestinya. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara Islam kami. Yang penting faham. Di Palestin, di mana-mana. Orang cakap, oh bahasa Melayu tak apa. Bahasa Melayu tak apa. Kerana apa? Allah itu dipuji
dan dipuja pada setiap bahasa. Pada setiap bahasa kan. Okey, itu yang pertama. Buat sebab Melayu pun tak apa. Yang keduanya, kenapa orang-orang Arab tu gagal, orang-orang Islam tu gagal untuk bersatu sampai masjid mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Okey. Saya pernah tanya soalan ini kepada Imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Saya pernah tanya soalan ini. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya asalnya saya untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa ada satu papan tanda. Papan tanda itu tertulis perkataan innallaha yanzilul Quran liyuqawwina. Maknanya Allah SWT menurunkan Al-Quran itu untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Jadi saya tanya Imam Al-Aqsa, saya kata, Imam, okey, aku tadi nak masuk Masjid Al-Aqsa, memang ada papan tanda itu, Allah turunkan Al-Quran untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Tapi okey, aku nak cerita realiti lah. Kenapa orang Islam melemah, kata dia. Saya tanya, kenapa orang Islam maksudnya berpecah, lemah dan sebagainya. Saya pernah tanya soalan ni pada Imam Masjid Al-Aqsa. Apa kata dia? Dia kata, tak, anakku, Muhammad tak. Orang Islam sebenarnya kuat. Sebab orang Islam ni, dia ada modul untuk menguatkan dia. Dia tidak takut kematian. Dia memang kalau betul-betul pegang fokus akhirat, kan, dia maknanya kalau betul-betul dia faham dia dunia ni hanya sementara, maknanya mengingat kematian dan hidup sebab kematian. Tapi orang-orang yang kuat ini, apabila dia berkumpul, dia akan bergaduh. Sebab itu dia kata kena wujudnya satu orang yang lebih kuat untuk mengawal orang-orang yang kuat ini. Jadi saya fikir betul juga, kenapa negara Arab itu berpecah sebagainya. Sebenarnya secara individu tak reti takut, mencintai kematian. Maknanya cuma dia perlu pemimpin yang hebat. Kan? Sebab itu kita kena doa dalam hidup kita. Antaranya adalah, ya Allah, datangkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Pemimpin yang baik untuk kita ni. Sebab orang Islam, kenapa bergaduh sana? Kita boleh, kenapa bergaduh? Sebab diorang memang tak reti takut. Maknanya diorang memang ada kekuatan sendiri. Lantar orang cakap apa, cakaplah kan. Biarlah. Maksudnya dia ada kekuatan dia. Allah, akhirat nanti kita boleh jumpa lah. Kita ada kekuatan kita sendiri. Sebab itu kita kena ada pemimpin yang dapat maksudnya mengawal. Maksudnya umat Islam tu. Lepas tu sentiasa doakan. Kadang-kadang dan wujudnya dalam orang Islam tu sendiri ada orang munafik, ada orang fasik. Munafik ni mana orang bermuka-muka, ada orang ahli maksiat, dan ada orang yang mukmin, kan? Jadi kadang-kadang bila orang ahli maksiat bertemu orang mukmin, kalau dia bukan jadi orang yang nak memperbaiki diri, maka dia akan memusuhi orang mukmin itu. Jadi maknanya benda-benda ini yang bila kita faham, kita sebab itu jangan lupa selitkan setiap doa kita, selain daripada doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk masyarakat, doa untuk negara. Terutamanya, ya Allah, datangkanlah pemimpin yang bagus, kan? Supaya dapat memimpin kita ke arah yang ketakwaan. Kalau tak bagus tu, kau turunkan. Katakan satu Malaysia doa, satu Nusantara doa, satu negara Islam doa, Allah akan datangkan nanti pemimpin yang bagus di kalangan kita ni. Wallahu a'lam. Baik, itu pencerahannya berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan kenapa terjadinya pergolakan sehingga hari ini masih lagi tidak selesai. Mungkin ada sesuatu di sebalik itu. Baik, sebenarnya kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin terputus di talian. Waalaikumsalam, Tuan. Itu dia. Baik. Ya, siapa tuan? Siapa di sana? Saya Sanusi bin Kasim. Tuan Sanusi Kasim. Ya, Tuan. Daripada mana, Tuan? Dari Teluk Panglima Garang. Teluk Panglima Garang. Selamat Raya. Dan silakan soalannya, Tuan. Ya, sama Da'i dan yang berbahagia, Ustaz. Ya. Saya ada satu soalan. Ini bab doa ni, Ustaz. Ya. Dia ada tak susunan yang perlu dibaca awal dan akhir? Maksud saya contohnya begini, Ustaz. Selalunya Rabbana atina fid dunya hasanah dibaca kemudian doa. Mana di last di ujung doa. Biasanya, Ustaz. Tapi ada di antara yang membaca tu lebih awal. Jadi soalan saya, ada tak susunan doa ni dihaskan untuk mana sepatutnya dibaca mula, apa yang sepatutnya tengah dia apa dan ujungnya apa. Jadi soalan saya itu ajalah, Ustaz, untuk pagi ni. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Sanusi Kasim dari Teluk Palimaran bertanyakan soalan pada pagi ini berkaitan dengan susunan doa tersebut, ataupun boleh kita masukkan juga dalam soalan Tuan Sanusi tadi kaitan dengan susunan. Mungkin mula-mula tu doa untuk diri kita, untuk ibu ayah kita, untuk guru kita, untuk saudara kita. Bagaimana susunannya tu Ustaz? Mungkin silakan. Sebelum tu kita ada panggilan di Teluk Panglima Garang. Garang dalam bahasa Melayu kan Jawa beza. Oh, beza. Beza ha. Kalau dalam Jawa dia panggil apa Ustaz? Garang ni kalau bahasa Melayu garang lah kan. Baking kan. Baking. Tapi dalam bahasa Jawa handsome. Teluk Panglima Garang ni Panglima Garang gitu. Maknanya handsome lah. Oh, kalau dalam Jawa garang tu dia panggil handsome kan? Oh. Okey, macam contoh kalau sampai daripada Johor kita ada Senggarang. Senggarang yang handsome lah macam tu Okey, situ sebagai apa? Input tambahan. Okey, doa ni tak kisah sebenarnya. Cumanya adab dia mulakan dengan selawat dan akhirkan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda ni lah. Tengah-tengah tu tak kisah. Sebab tu ulama kita telah mengajar dan membiasakan kita kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maknanya selawat. Dan kalau kita nak tutup doa Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahirabbil alamin. Itu dia punya adab. Maknanya kita mula dengan selawat, kita tutup dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tengah-tengah tu tak kisah. Nak doa apa-apa pun tak kisah. Bahasa Melayu pun tak apa. Okey. Menyentuh mengenai doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, itu adalah doa yang Nabi paling banyak baca dalam hidup Nabi. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita kata apakah doa yang paling Nabi banyak baca dalam hidup Nabi? Ini doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Nabi baca banyak doa ini? Sebab apa? Doa ini adalah doa meminta takdir yang baik. Sebab itu kita sebenarnya untuk diri kita antara yang paling bagus kita minta takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup atas takdir Allah dan kita tak tahu lepas ni kita kena apa pun kita tak tahu. Yang kita minta, ya Allah kurniakan takdir yang baik buat aku. Sebab itu kalau kita tawaf, kalau kita perasan kalau kita ingat balik lama tak pergi umrah kan. Tahun ni mudah-mudahan alhamdulillah boleh. Ketika kita tawaf, kita keliling Kaabah tu, kita bermula daripada Hajar Aswad, kita bacalah doa, ada doa dicadangkan kan. Tapi sampai rukun Yamani, kita akan baca doa minta takdir yang baik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu doa minta takdir yang baik. Jadi bagusnya kita sebelum kita tutup doa kita dengan membaca memuji Allah walhamdulillahirabbil alamin, tutup dengan Rabbana atina dulu ini. So jadi maknanya selawat, okey, bismillah dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, selawat, doa sebelum kita puji Allah untuk tutup, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar ini. Itu kalau doa yang kita secara formal kita dulu ada masa-masa dah. Maknanya ada masa menstruktur. Tapi doa ni tak kisah Kita dalam kereta pun ya Allah tolonglah bantulah urusan aku hari ini. Allah itu juga adalah doa. Itu kalau macam kita duduk secara macam formal kan, itu dia punya struktur dia. Allahu a'lam. Baik, ada juga yang sebut sebagai doa minta takdir yang baik, ada juga sebut sebagai penghulu pada segala doa, ibu segala doa pun ada. Yang penting baca, fahami dengan penuh penghayatan supaya dimintakan yang baik-baik saja dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Al-Shal. Macam mana sebut namanya? Baik. Tidak kita ambil Puan Mazni Hassan terlebih dahulu. Kita ambil Puan Mazni Hassan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Katanya, Assalamualaikum. Benarkah Ustaz, dunia hanya memandang konflik Palestin dan Israel sebagai konflik agama semata-mata, tetapi di sebaliknya konflik ini ada kaitannya juga dengan nasionalisme kedua-dua bangsa ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Mazni Hassan atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, adakah hanya sekadar konflik agama ataupun ada juga lain di sebalik itu Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Mazni bertanya. Memang sebenarnya ada dua sudut pandang yang berbeza. Satu memang perebutan di sana adalah perebutan mengenai tanah. Maknanya nasionalisme lah, maknanya tanah kan. Okey, dulu negara tu negara Palestin, bangsa Palestin. Okey, ketika kerajaan Uthmaniyah tombang pada 1924, tapi 1917 lagi berlaku revolusi Arab.
yang akhirnya meletakkan Palestin di bawah kerajaan British 1917. Revolusi Arab dipimpin oleh Sheikh Hussein. Okey. Jadi maknanya ketika diletakkan kepada Arab dengan janji bahawa nanti kalau Khalifah Osmaniyah itu akan tombang, maka Sheikh Hussein akan dilantik menjadi khalifah umat Islam selepas itu. Maka Sheikh Hussein memimpin bangsa Arab untuk menentang Khalifah Osmaniyah. Berarti kalau kita bicara mengenai tombangnya kerajaan Osmaniyah, jangan bicara mengenai Kamal Atatürk semata-mata. Kita kena bicara mengenai revolusi Arab yang dipimpin oleh Sheikh Hussein. 1924 pada bulan Mac diumumkan khalifah ditamatkan daripada sistem pemerintahan di muka bumi ini, kan? Maka Sheikh Hussein jumpa British, okey, khalifah dah tamat, so bila nanti aku jadi khalifah, kan? Dia kata okey, jom kita bawa semua keluarga kau, kita akan buat pengisytiharan di Cyprus. Sampai di Cyprus, Sheikh Hussein bukan diisytiharkan sebagai khalifah, tetapi dipenjarakan di sana. Dan keluarga dia dan ramai keluarga dia memang meninggal di Cyprus sana. Di hujung-hujung hayat dia rasa terkilan. Dia kata apa? Sebab akulah Al-Aqsa terlepas ke tangan British. So izinkan aku untuk pergi ziarah Al-Aqsa. Dia terbang daripada Cyprus pergi ke Jordan, tak sempat, meninggal di sana. Ada ceritanya bahawa maknanya adalah pertentangan antara sebenarnya tanah di satu sudut tanah. Tapi kita melihat juga sebab Al-Aqsa itu sendiri. Sebab apa? Al-Aqsa dan Jerusalem itu sendiri merupakan tanah wakaf umat Islam. Dia bukan milik orang Arab. Dia adalah tanah wakaf sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tarikhnya bila 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi, dah 3,800 tahun daripada kita lah. Jadi mana itu tanah wakaf umat Islam. Dia bukan orang Arab punya. Dia bukan milik siapa-siapa punya. Orang yang beriman tanah wakaf. Lepas Nabi Ibrahim diserahkan kepada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa AS. Nabi Isa satu Masihi. Nabi kita Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi pada 610 Masihi. Maka 610 Masihi Nabi cerita mengenai tanah wakaf Al-Aqsa dan Nabi Isra Mi'rajkan pada 620 Masihi ke Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi ceritakan ini tanah wakaf umat Islam. 637 Masihi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda diserahkan kunci Masjid Al-Aqsa dan Jerusalem kepada Sayyidina Umar oleh Padri Patriark. So maksudnya untuk seterusnya kita sambung. Baik Ustaz, kita henti pada kunci tadi Ustaz yang diserahkan kepada Sayyidina Umar dan kita akan sambung seketika nanti. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih setia pada pagi ini menonton perbincangan kita. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membincangkan berkenaan dengan topik doa untuk Palestin. Sebenarnya Tanyalah Ustaz istimewa pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dan dapat membangkitkan semangat kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestin. Dan yang paling penting, mari sama-sama kita sebarkan perbincangan kita pada hari ini untuk sama-sama
sama-sama kita beroleh manfaat. Di Facebook tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, berkaitan dengan perbincangan penceritaan Ustaz sebentar tadi, berkaitan kita terhenti pada diserahkan kunci kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Silakan Ustaz. Okey, so jadi maknanya tanah Palestin dia bukan milik siapa-siapa, dia milik orang yang beriman. Ya. Milik orang beriman di mana orang yang mentauhidkan Allah. Takrifan orang beriman adalah orang mentauhidkan Allah. Sebab risalah para nabi sama, iaitu mentauhidkan Allah. Bezanya syariat. Syariat ni maknanya cara hidup yang dibawa, kan? Maknanya zaman Nabi Ibrahim dia ada syariat Nabi Ibrahim. Nabi Musa ada syariat dia, Nabi Isa ada, Nabi kita Muhammad SAW ada syariat dia. Jadi kita adalah orang beriman daripada mana orang yang mentauhidkan Allah daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. 637 Masih, apa yang berlaku adalah orang beriman daripada syariat Nabi Isa AS menyerahkan kepada orang beriman bersyariat Nabi Muhammad SAW. Diserahkan kunci itu kepada, dan Sayyidina Umar sendiri ambil kunci itu. Maknanya bermulanya perpindahan amanah wakaf ini kepada orang beriman dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu pada tahun 1089 Masihi, ketika tentera salib nak merampas Al-Aqsa, ramai hatta orang-orang Nasrani juga tidak setuju. Apa maksud Nasrani? Nasrani ini dalam bahasa Arab dia adalah Nazareth. Jadi Nazareth ni tempat kampung asal Nabi Isa. Jadi maknanya Nazareth kan Jesus of Nazareth kan. Dalam bahasa Nazareth itu Nasirah. Sebab itu orang Kristen dipanggil juga orang Nasrani sebab orang berasal dari Nazareth. Okey, balik pada tadi. Jadi ketika peperangan salib daripada tentera Eropah, hatta ahli kitab daripada Nasrani juga tidak setuju sebab kalau nak kau kena pujuk orang Islam, serahkan, bukan rampas. Sebab dia tanah wakaf. Sebab itulah perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, antara division dia adalah orang-orang Nasrani daripada Jerusalem, dipimpin oleh Isa Al-Awam nama dia. Kita rasa macam Salahuddin Al-Ayyubi mana orang Islam saja, tak, ada satu division dia adalah orang Nasrani ataupun orang Kristian daripada Jerusalem, dipimpin oleh Panglima Isa Al-Awam. Kenapa dia sokong? Sebab dia faham, ahli kitab ni faham bahawa Masjid Al-Aqsa bukan boleh nak dirampas, nak kau kena pujuk, serahkan. Okay, ketika Al-Aqsa tumbang, maknanya di zaman moden ini di tangan orang Israel. Sama juga ada orang Israel tak setuju. Sebab itu ada orang Israel, ada pemahaman Zionis. Zionis ni maknanya yang memang nak rampas apa. Ada yang berpemahaman Judaism. Judaism ni istilah baru, iaitu ahli kitab lah. Yang ahli kitab yang pakai hitam-hitam, yang ada ni apa semua kan. Macam ada dia punya ni apa. Saibon dia yang panjang apa semua. Kalau kita tengok dekat Jerusalem, dia bersama orang Palestin, orang Islam. Sebab dia faham, kalau kau nak, maknanya jangan dirampas. Dia kena dingecek, dibeli ke, diserahkan ke. Tapi orang Islam, cara baik. Maknanya bukan dengan rampas. Dia pun tak setuju. Sebab itu bukan tanah milik orang Islam. Dia adalah tanah wakaf. Sebab itu sebenarnya, di satu site dekat Israel sana, ada grup yang memang usaha nak beli, maksudnya ataupun ditawarkan open check tanah-tanah kat sekitar Jerusalem ni, kau tulis je berapa bilion ke apa kau nak, kau tulis je. Dan sebab itu dekat Palestin, dekat Jerusalem ada fatwa haram menjual tanah. Dan atuk-atuk tua ni semua, kalau dia ada tanah kat Jerusalem sekarang ini, dia akan serahkan kepada wakaf. Dia takut anak cucu dijual. Sebab sama dia jual ke serahkan, dia tak boleh dirampas, terutamanya Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa sebenarnya milik kita. Kalau satu hari nanti orang Arab tidak mampu untuk menjaganya, kita orang Nusantara akan datang pergi menjaga. Sebab kita orang beriman daripada Nusantara. Satu hari kalau orang Arab tak mampu jaga, kita akan datang jaga. Dan mana-mana orang yang beriman tak kena datang jaga, wajib menjaga. Sebab itu tanah air kita juga. Itu adalah tanah kita juga, sebagai tanah yang diamanahkan. Daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW lagi. Di mana itu kita kenapa kita kena sibuk-sibuk Masjid Aqsa? Ada kan nasionalis, kan itu kan isu nasionalis. Bukan isu agama, tak. Itu isu agama dari satu sudut. Isu dia orang nak berebut tanah yang ujung-ujung dekat situ tu, itu hal dia lah. Dia nak beli ke apa, itu hal dia lah. Tapi kita sebagai Jerusalem dan Aqsa, kita kena faham itu tanah kita. Itu tanah Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi, itu tanah kita. Bukan milik orang Arab. Satu hari nanti kalau orang Arab tak boleh jaga, kita kena wajib datang jaga. Sebab itu tanah wakaf orang beriman bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tuan siapa di sana?
Ya, sini Haji Jamil dari mana? Dari Tawau. Oh, dari Tawau Sabah. Ya, silakan Tuan Jamil dari Tawau Sabah. Silakan soalan ini, Tuan. Halo? Tuan Jamil? Ya, Ya, soalannya, Tuan. ya soalan saya. Ya. Dalam banyak bahasa-bahasa mendoakan kita untuk Palestin ni, doa bahasa apakah yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, itu saja soalan ini, Tuan. Ya, itu saja. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Jamil dari Tawau Sabah yang bertanyakan soalan berkenaan dengan mungkin cara berdoa ataupun bahasa katanya. Sedikit dari Ustaz, silakan. Macam saya sebut tadi maksudnya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji pada setiap bahasa dan dipuja pada setiap masa. Bahasa tidak menjadi isu Jadi kadang-kadang kita tengok ada orang yang tak pandai nak berdoa tau. Nak minta apa maka Quran ajar doa. Maknanya Nabi ajar doa. Dan doa daripada Al-Quran ataupun hadis ini dipanggil doa ma'thurat. Jadi istilah doa ma'thurat kita mesti dengar doa ma'thurat kan. Doa ma'thurat ni, istilah ma'thurat ni adalah doa daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebab ada orang yang tak tahu nak baca doa apa. Apa nak minta ni ya Allah? Tak tahu apa kan. Maka Nabi ajar ke doa ni. Quran pun ajar doa ini. Tapi kalau kita tahu apa kita nak minta, kita doa dalam bahasa apa-apa pun tak apa. Dalam bahasa kita yang kita faham, yang kita khusyuk, yang kita lebih menghayati doa itu. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa min qalbin ghafirin lahin, daripada hati yang lalai dan juga maknanya tidak bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang kita baca walaupun macam sedap, ain itu sedap, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Kawan, orang nak action ain itu warak ni kan. Kan? Kalau nak ain sangat bahasa Melayu bubuhlah ain dia. Ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah orang Palestin, ya Allah. Ain. Tapi tak kisah, ada apa bahasa pun boleh. Wallahu a'lam. Baik, saya selesai berkenaan dengan doa itu dan mungkin kita nak tanyakan juga sedikit berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam satu hadis berkenaan dengan satu golongan yang disebut istilahnya adalah Bani Tamim. Okey. Ada juga yang biasa dengar dan mungkin ada yang baru mendengar pada hari ini berkenaan dengan istilah Bani Tamim. Kita nak lihat apakah kaitannya berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey. Bani Tamim disebut dalam hadis Nabi SAW antara pemegang panji-panji daripada timur. Ya. Bani Tamim dalam hadis ada pemegang-pemegang panji timur. Siapa orang itu? Wallahu a'lam. Okey. Kita tengok dulu siapakah Tamim, Bani Tamim ini. Dia daripada keturunan satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni pendekkan cerita adalah satu golongan nelayan. Kita berpula dekat Madinah ada laut ke? Ada Ada laut dekat Yambong. Saya kalau bawa pergi ke umrah, kalau dekat Madinah selesai, kalau bawa diver, saya pergi diving dekat Yambong. Sebab itulah permulaan tempat berlayarnya Tamim Ad-Dari. Headingnya mana, tuju mana ke arah timur. Selama 30 hari dia sesat di kawasan kepulauan-kepulauan. 30 hari ni heading kalau ke timur boleh sampai ke kawasan Nusantara kita. Wallahu alam Sebab Tamim Ad-Dari menceritakan dia terdampar di satu pulau. Heading ke timur, tempat banyak pulau, 2 tempat saja. Sama ada dekat Maldives, timur pulau-pulau kecil ataupun belah-belah Nusantara kita. Wallahu alam. Tapi maknanya heading ke timur selama 30 hari tersesat di satu pulau. Kemudian dia terdampar di pulau itu, dia jumpa satu binatang bernama Jassasah. Binatang berbulu. Kalau baring tu tak tahu mana kepala, mana ekor. Binatang ini heret dia pergi masuk dalam satu gua, tengok ada satu orang badan tinggi. Orang tu memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal. Maka dia balik sampai ke Yambuk ke Madinah lebih kurang 200 km. Pergi ke Madinah, waktu tu Nabi SAW lepas solat maghrib, dia ceritakan, okey aku jumpa Dajjal. Maka sebab itulah Nabi bercerita sampai tengah malam, sampai solat Isyak pun maknanya sampai tengah malam tu mengenai Dajjal dan bagaimana untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Okey. Kemudian Tamim Ad-Dari ni dia meminta kepada Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar dapat menawan sekitar Masjid Aqsa Jerusalem tu, dia kata boleh tak aku nak minta tanah dekat Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab aku yang jumpa Dajjal, aku nak keturunan aku ni antara yang melawan Dajjal. Maka Sayyidina Umar memberikan tanah kepada Tamim Ad-Dari sekitar Hebron. Sebab tu dekat Hebron, keturunan Tamim Ad-Dari. Dekat Hebron tu, kalau kita siapa pernah pergi, Hebron tu banyak keturunan Tamim Ad-Dari.
Satu lagi heading ke arah east, ke arah timur adalah kita. Sebab apa? Keturunan Tamim Ad-Dari ini adalah Tamim Ad-Dari orang yang bertemu Dajjal. Maknanya satu lagi ke arah timur, maka disebut hadis Nabi SAW sebab Nabi kata apa? Nanti salah satu pemegang panji-panji hitam daripada timur adalah daripada keturunan Bani Tamim. Kan? Saya tak pernah cerita siapa itu, wallahu alam Bani Tamim itu siapa? Kan? Tapi maknanya kita tahu dulu susur galur dia. Siapa tu Bani Tamim? Kan? Mana satu bahagian keturunannya ada di Hebron sekitar situ, satu bahagian ni ada bahagian timur kita ni. Kan? Yang akan salah satu memegang panji-panji hitam yang akan bersama-sama memengaruhi Dajjal di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Pemegang panji-panji hitam yang dari timur dan salah satunya adalah daripada Bani Tamim. Baik, itu sebenarnya yang kita sebutkan pada hari ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW sebagai pengetahuan dan juga input menarik untuk kita pada hari ini. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Al-Shal. Ya, betul saya sebut. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Katanya ada dua soalan. Yang pertama, adakah menjadi kewajipan sebagai seorang Muslim terhadap saudara seislamnya saling mendoakan apatah lagi ketika ditimpa musibah? Dan soalan yang kedua, adakah seseorang Muslim itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak jika dia tidak mendoakan saudara seislamnya? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita yang bertanyakan soalan. Silakan Ustaz untuk dua soalan ini. Okey, menjadi kewajipan mendoakan saudara Islam hanya dalam khutbah Jumaat. Ya. Khutbah Jumaat, antara rukun khutbah Jumaat mendoakan saudara seislam kita. Kan? Maknanya wajib. Jadi maknanya seluruh dunia kalau dia menghadiri solat Jumaat, maka dia imam wajib mendoakan dan kita kena mengaminkan doa untuk seluruh kaum muslimin. Bagi kita yang lain-lain, kalau kita bernazar, ya Allah kalau aku berjaya aku doakan 5 hari untuk orang Palestin, maka bernazar wajib doa. Kalau tak sunat. Kan sunat sebagai doa. Okey, satu hari Nabi SAW melihat satu orang, hadis riwayat Abu Daud Nabi melihat satu orang berdoa bersungguh-sungguh doa. Maka Nabi kata, mudah-mudahan doa ini diperkenankan jika disempurnakan. Maka para sahabat di sekeliling Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah penyempurna doa? Maka Nabi sebut amin. Nabi tak kata sebutkan amin, Nabi kata amin. Kita kaji perkataan amin dalam doa. Amin dalam doa bukan asal daripada bahasa Arab. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin. Amin pada doa bukan asal dari bahasa Arab. Sebab itu orang Nasrani berdoa pun sebut amin, orang Yahudi berdoa pun sebut amin, orang Islam berdoa pun sebut amin. Dan antara dalam hadis Nabi SAW, antara benda yang paling Yahudi tak puas hati ataupun hasad ketika perkataan amin disyariatkan juga kepada Nabi, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua benda Yahudi boleh cukup sakit hati sebab disyariatkan balik. Pertama amin, yang kedua perkataan salam. Kita jumpa kat Assalamualaikum. Yahudi dia shalom tau. Shalom. Yahudi. Dia ada hish. Shalom. Okey, shalom. Di mana dua benda tu Yahudi cakap, dapat juga dia juga syariat amin Okey, balik pada amin. Jadi ulama kaji. Kalau amin ni dia adalah maknanya penyempurna doa. Apa maksud amin? So amin ni apa maksud dia? Okey. Amin ada 3 maksud. Yang pertama istami'. Istami' ni dengarlah. Sebenarnya kalau kita sebenarnya nak berdoa, kita kena dengar. Kita kena faham apa kita kena minta. Yang kedua adalah taqabbal. Taqabbal, terimalah. Terima apa? Kita kena terima. Kalau kita berdoa, ya Allah, tolonglah, bantulah aku. Kita terima hakikat doa itu. Maksudnya, aku tengah lemah ni Tuhan, so aku bergantung pada Engkau. Aku tengah lemah, aku nak baikkan diri. Kena taqabbal, kena terima. Dan yang ketiga, istajib. Istajib ni makna tunaikanlah. Tunaikanlah maknanya apa? Kena tunaikan hak doa itu. Okey? Kalau anda kata satu orang pejuang, ya Allah Tuanku, bantulah kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami, ya Allah. Kena tunaikan hak doa itu. Mana apa? Kena turun ke medan perang. Janganlah, ya Allah tolonglah Tuhan, bantulah kami mengalahkan musuh. Dia datang Tuhan, takutnya Tuhan. Kita tak istajib, maknanya kita tidak menunaikan doa itu. Kalau satu orang pelajar, ya Allah, bagilah aku lulus dengan cemerlang. Kena istajib, kena tunaikan hak doa itu. Apa tunaikan hak doa itu? Kena baca buku. Satu orang petani, ya Allah, tolonglah suburkanlah tanam-tanaman. Kena pergi bertani. Taklah, ya Allah suburkan tanam-tanaman. Tapi doa dulu, tidur dululah Tuhan, tengah hari bangunlah. Tak boleh. Dia istajib. Itu rasa doa. Sebab itulah Nabi SAW sebut bahawa doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Kenapa?
bermula orang Islam atau orang beriman berdoa, dia tidak akan pandang belakang lagi. Dia akan istami', dia faham apa doa itu, dia akan taqabbal, dia akan memahami dia punya kelemahan-kelemahan diri dan untuk baiki dan istajib. Maknanya dia tidak akan pandang belakang lagi, terus ke depan menunaikan hal doa itu. Sebab tu doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Apa tu? Kalau kita faham benda ni, sebab tu Nabi sebut, mudah-mudahan dimakbulkan jika disempurnakan. Apa penyempurnaan Rasulullah? Amin, kata Nabi SAW. Sebab tu doalah dan fahami sempurna penyempurnaan amin, tunaikan benda itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dengarlah, terimalah dan tunaikanlah. Itu makna amin. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, perbincangan kini kembali diteruskan, doa untuk Palestin, dan setiap kali kita berehat kita akan berikan kepada anda, sama-sama kita menadah tangan dengan kunut nazilah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan perbincangan. Kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Melu Ismail. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Sedang dunia dilanda penyakit COVID-19 ini, kita merasa takut dan sebagainya menghadapinya semua. Ini kan pula pada rakyat Palestin yang dilanda musibah dengan serangan Israel terhadapnya, menyebabkan ramai rakyatnya yang meninggal dunia. Apakah yang perlu kita lakukan lagi selain doa kepada kita semua? Adakah dengan memboikot barangan Israel salah satu daripada usaha kita untuk membenci rakyat Israel atas apa yang mereka lakukan? Mohon kupasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Melu Ismail atas soalan yang ditanyakan. Selain doa, apa lagi yang boleh dilakukan Ustaz? Okey, saya tertarik dengan soalan ni. Dia satu sudut apa tahu? Satu hari, saya tahun 2013, memang ada berlaku ketegangan dekat Masjid Aqsa juga, dekat Palestin juga. Ketika itu saya memang nak terbang beberapa minggu lagi, 2 minggu, seminggu lagi nak terbang ke Palestin lah, ke Masjid Aqsa. Okey. Waktu tu ahli rombongan saya semua kita batalkan sajalah, takutlah apa semua. Memang tengah tegang. Lebih kurang macam ini. 2013 mana takutlah apa semua kan. Saya kata tak apalah, siapa yang tak nak ikut batalkan, tak apalah, kita ataupun maknanya tak nak paksa untuk pergi. Tapi kalau yang nak pergi, jomlah. Tapi saya tetap akan teruskan kita punya perjalanan ni, sebab bukan saja kita pergi, tapi ada juga bantuan yang kita bawa sebenarnya kan. Saya akan teruskan, saya kata. Lalas akhirnya decide ataupun semua buat keputusan, jom kita pergi. Okey. Macam-macam takut-takut dia pergi kan sampai sana. Sampai sana, berlaku ketegangan, orang tak bagi masuk masjid. Saya tengok pakcik, dia antara orang depan tau. Ada orang depan macam, berani pula kan. Pula. Okey. Saya tanya Imam Masjid Al-Aqsa, apa rahsia kekuatan orang-orang Al-Aqsa? Dia kata, Muhammad, pertama sekali, barakah tanah itu menjadikan orang berani. Hidup ni ada barakah. Contoh kan, barakah bulan Ramadan. Apa antaranya, dengan mudah kita boleh puasa. Orang kaki rokok pun boleh berhenti merokok dalam tempoh yang lama tau.
Kenapa bulan lain tak boleh? Barakah Ramadan itu. Dekat Palestin ada barakah tanah Palestin. Sebab itu orang di sana memang dia bukan buat-buat berani. Dengan barakah Al-Aqsa tu berani dia. Sebab Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah tanah syahid sampai hari kiamat. Banyak peperangan-peperangan akan berlaku sekarang dengan dulu tentera salib berapa ratus ribu orang yang syahid. Tentera salib tawan Masjid Al-Aqsa 70,000 orang disembelih. Darah ni sampai atas kat buku lali tau, kat kota Jerusalem. Kan? Sekarang ni dengan Yahudi. Esok akhir zaman dengan Dajjal, itu bumi syahid sampai hari kiamat. Kan? Maknanya memang situ orang jadi berani. Okey. Jadi maknanya soal barakah. Sebab tu hidup kita ni kena cari barakah. Ada orang dapat barakah masa. Ada orang dapat barakah di ibu dan ayah dia. Ada orang dapat barakah umur. Ada orang barakah makanan. Penuh barakah ni. Dan dapat barakah jaga adab lah. Okay, itu saya pendeknya. Jadi maknanya orang di Palestin, adakah ada ketakutan ke apa semua? Ya, secara manusia. Tapi memang dia tak macam kita. Dan kita pun kalau ke sana, memang akan jadi berani tiba-tiba je. Saya saksikan benda ni. Sebab memang tanah itu ada tanah barakah. Okey. Apa yang kita nak buat? Selain daripada doa. Selain daripada doa, dalam hadis Nabi SAW, hantarlah bantuan. So, maksudnya ada orang yang maknanya berusaha untuk buat bantuan apa semua, sokonglah maknanya hantar bantuan. Kemudian Nabi sebut kalau boleh ke sana pergi ke sana, kan? Kalau tak boleh doakan, kan? Soal boikot ke apa semua kita buatlah semampu yang boleh, kan? Mungkin sebab kadang-kadang kita kata semua benda banyak di sana, semampu yang boleh. Kalau benda-benda kecil yang ada pilihan, pilihlah buatan orang Islam ataupun orang Muslim, kan? Maknanya pilihlah. Maksudnya kalau dia kata kalau memang itu dah memang jadi harian punya, maksudnya berjalanlah di atas kehidupan kita seharian. Tapi kalau ada pilihan benda kecil-kecil, benda apa semua, itu terpulang pada kita. Kan? Tapi maksudnya antara benda yang bagus adalah doa satu, bantuan satu, kepekaan satu. Sebab war-warkan pada anak-anak cucu kita. Mungkin bukan di tangan kita Al-Aqsa itu terbebas. Tapi kalau kita mula mewar-warkannya pada hari ini, di tangan anak cucu kita, pasti mereka akan menyertai dalam pembebasan Al-Aqsa satu hari nanti. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Doa, bantuan dan juga kepekaan dan mungkin bukan kita yang membebaskan tapi hasil daripada war-war ataupun kepekaan kita boleh membantu mereka khususnya untuk membebaskan mereka daripada kesengsaraan. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari Puan Masrifah Nur Jamain. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Adakah orang Yahudi di Palestin bukan dari keturunan 12 suku Yahudi seperti yang didakwa? Adakah mereka merupakan keturunan yang bercampur darah dengan hanya susur galuh Yahudi yang sebelum ini bertebaran di Eropah, Rusia, Australia, Afrika Utara dan Amerika? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita yang bertanya, Puan Masrifah Nur Jamain. Dan mungkin Ustaz boleh kaitkan juga perbezaan di antara Judaism dan juga Zionis. Silakan Ustaz. Okey, kita kenal dulu bangsa Yahudi ni. Okey, daripada Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur. Siti Sarah, Siti Hajar, keturah saya sebut tadi. Wallahu alam. Jadi tapi yang masyhurnya dua. Daripada Siti Hajar lahirlah bangsa Arab. Daripada Siti Sarah lahirlah Bani Israel. Okey. Siti Sarah lahir anaknya nama Ishak. Okey, Ishak. Ishak lahir nama Yaqub. Nabi Yaqub Yaqub inilah Elias Israel, iaitu tentera Allah. Il ni tentera. Il ni maknanya Allah dalam bahasa Ibrani. Sebab itu nama-nama malaikat dulu Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Il ni mana Allah. Jadi maknanya Azazil, kan? Nama syaitan Nabi Iblis kan. Israel adalah tentera Allah. Nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab itu Bani Israel merujuk kepada anak keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada dua orang isteri. Satu orang isteri lahir 10 orang anak, satu orang isteri lahir 2 orang anak. 10 orang anak ni daripada satu isteri yang lain, 2 orang anak ni isteri yang lain. 2 orang anak ni iaitu Nabi Yusuf AS dan Bunyamin. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf AS, bila tarikh dia lebih kurang dalam 1300 tahun sebelum Masih, lebih kurang 1400 tahun sebelum Masih macam tu. 1400 tahun sebelum Masih. Nabi Yusuf dibuang ke Mesir. Jadi maknanya akhirnya pendekkan cerita, Nabi Yusuf akhirnya membawa seluruh 12 orang adik-beradik dia duduk di Mesir. Mereka membesar di Mesir, beranak pinak di Mesir. Okey, beranak pinak di Mesir. Okey. Kemudian
berlaku penghambaan di atas Bani Israel. Maka Nabi Musa lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi, Nabi Musa yang bawa seluruh Bani Israel daripada 12 keturunan ini balik kepada Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Maknanya sekitar situ. Tapi Masjid Aqsa dah ada orang asal, itu orang Palestin. Memang orang asal dia. Lepas tu bukan orang asal hatta daripada Nabi Yaqub pun orang Palestin telah ada di situ. Maknanya dia balik ke Masjid Aqsa, dan duduk di situ. Okey. Bani Israel ni mula menjadi pemimpin bermula dengan Nabi Daud alaihissalam. Dulu pemimpinnya adalah orang Palestin di situ. Maka Nabi Daud alaihissalam dia menjadi raja kepada untuk Jerusalem, jadi daripada Bani Israel. Okey. Kemudian berlalu keturunan, habislah. Maknanya Bani Israel sebagai pemimpin dia dihalau ke sana ke sini dan sebagainya kan. Artinya bertebaran daripada ke Eropah lah, ke mana-mana pun semua. Dan Bani Israel kena berterima kasih kepada orang Islam. Sebab apa? Ketika orang Eropah, orang Nasrani pun tak suka Bani Israel. Ketika itu dia duduk di bawah negeri-negeri, bawah naungan kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah terima mereka. Orang Eropah pun tak terima mereka. Sebab itu mereka berada di Palestin waktu itu, mereka berada maknanya di tanah-tanah di Bukhara, di Parsi. Sebab itu mereka ada, sebab itu bawah kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah yang terima mereka ketika orang Arab, orang Spanyol halau mereka, orang Rusia halau mereka, mana-mana halau mereka, orang Eropah pun tak suka. Sebab itu British ketika dapat menawan Palestin 1917, revolusi Arab. Jadi British sebenarnya, masalah sebenarnya British sebenarnya, dia yang okeylah, orang Eropah semua tak suka Israel, kita kena dudukkan dia ke sebuah negeri lah. Kita kena jadikan dia sebuah negeri, jangan kacau negeri Eropah ni semua. Mana tempat dia? Maka dia diisytiharkan 1948 bahawa itu adalah negara Israel. Mana sebenarnya British di belakang semua ini benda. Kemudian kau bergaduhlah sana. Mula 1948. Jadi bila kita cerita mengenai gini, kita kena faham macam apa asal dia boleh berlaku. Dan dia pun tak boleh nak ke mana waktu tu, memang duduklah sebuah negeri kat situ. Bermula sikit, lama-lama mana jadi banyak pula. Dan sampai sekarang, dan kenapa nak sekarang ni, nak jadi sebuah negara, kita kena diiktiraf oleh PBB. Sebab tu Israel sekejap jadi tak ada PBB, ada negara. Palestin sampai sekarang tak ada lagi. Tak diiktiraf sebagai sebuah negara. Itulah isu dia. Maknanya kita sebut Palestin, tapi sebenarnya sebuah negara di PBB tak diiktiraf lagi. Itu yang antara benda yang kita kena faham. Dan PBB itu di mana? Dekat US. US tu sokongannya mana? Juga Israel. Menyambung apa yang Dai tanya tadi. Bani Israel ni adalah bangsa. Dalam Bani Israel ada juga orang Islam. Kan? Jadi orang daripada Bani Israel ada ahli kitab dipanggil Judaism. Ada yang berpahaman memang radikal dipanggil Zionis. Kan? Dan dalam Quran bila sebut Yahudi, dia ada ya Bani Israel. Dan ada yang Yahud. Yahud kan? Maknanya Yahudi ni kalau sekarang merujuk pada Zionis tu. Bani Israel sendiri adalah bangsa. Sebab itu Israel ketika dia buat negara dia namakan negara itu Israel. Kita pun mengutuk nama itu. Tapi sebenarnya dalam Quran ya Bani Israel apa semua. Jadi dia nak mengelirukan. Sebenarnya dia orang Yahudi sebenarnya. Dia sebut dalam istilah Quran tu kan. Maknanya dia nak biar kita keliru. Akhirnya kita seolah tak boleh nak mengatakan Israel sebab Israel itu banyak para nabi kat situ. Tapi sebenarnya para nabi itu adalah orang beriman. Tapi Yahudi itu yang disebut orang yang dilaknat oleh Allah kerana keganasan dia. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan sedang menonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, siapa di sana? Saya Jarun bin Yusuf daripada Gombadak, Kuala Terengganu. Ya Tuan Jarun. Ya silakan Tuan. Soalan Tuan. Ya. Soalan saya begini. Kita awak Islam atau mukmin ni adalah doa. Jadi saya nak tanya Ustaz. Keadaan kita sekarang ni bercelaru. Selalu bergaduh situ sini. Hati kita tak tenang. Dan satu kampung kita bergaduh, satu tamak bergaduh. Adakah doa kita tu sampai Ustaz? Apabila hati kita tu tak tenang, nak berdoa ke Palestin itu, adakah sampai Ustaz? Itu kalau kita kata doa tu Allah lah yang terima tidak. Tapi saya nak tahu, masalah sekarang keadaan kita ni suka berdeki dalam hati, ada usaha deki, hasad semua sekali.
Sampai ke tidak doa kita tu, Ustaz? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Jahrul dari Gung Badak, Terengganu bertanyakan soalan dalam berdoa untuk Palestin khususnya. Tapi dalam hati rasa tak tenang, mungkin tak berapa fokus dalam berdoa. Adakah sampai atau tidak, Ustaz katanya? Silakan. Okey, dalam Al-Quran Allah yang menganjurkan untuk kita berdoa. Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mustajabkan bagi kamu. Jadi soal mustajab ke tak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap doa-doa kita tu. Okey, saya pernah tanya satu soalan kepada Imam Masjid Al-Aqsa, Imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Saya kata, Imam, nak tanya satu soalan dah, Imam. Kau kan orang Palestin, kau Imam Masjid Al-Aqsa, duduk dekat Masjid Al-Aqsa, kau berdoa kan? Saya buat rapat imam, saya bolehlah tanya macam ni. Kita tak rapat jangan tanya. Macam ni. Saya rapat, saya kata, kenapa doa tak makbul sampai sekarang pun maksudnya tak menang Palestin kan? Kenapa kan? Saya tanya Mak Asam. Dia kata, kau perasan tak sebenarnya kan? Kita orang Palestin, terutama orang kat Jerusalem, apa pun tak ada, senjata tak ada, apa pun tak ada. Tapi sampai sekarang, sebenarnya Israel, walaupun kita cakap dia nak ambil Masjid Al-Aqsa, dia tak berjaya sepenuhnya untuk ambil Al-Aqsa tu. Kan? Kau tak perasan ke benda itu sebenarnya? Betul juga kan? Orang kat Jerusalem apa pun tak ada, senjata pun tak apa pun tak ada, tapi Yahudi tak berani nak ambil. Tak perasan ke doa itu sudah dimakbulkan? Kadang-kadang soal makbul ni rahsia Allah Subhanahu wa taala. So jadi kadang-kadang ada kita berdoa, kita mintai Allah bagi A. Ada kita mintai Allah bagi B. Kita tak pernah minta B pun, tapi Allah bagi B sebab B baik buat kita. Dan ada kita mintai Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Saya selalu bawa satu kisah. Ada satu orang budak, secara ringkasnya, waktu tu umur dia 30 lebih, tak kahwin lagi. Dia berdoa tau. Doa, ya Allah, bagilah aku isteri solehah, ya Allah, bagilah aku isteri solehah. Selalu berdoa dekat masjid negeri Shah Alam. Satu hari tu turun-turun daripada masjid, datang minah rempit dekat bulatan kat Shah Alam tu, kat masjid negeri tu. Langgar budak ni. Aduh, tangannya luka, maknanya orang pun bawa ke hospital. Sampai di hospital, dia tertanya-tanya ke tau, ya Allah, aku minta isteri solehah, kenapa minah rempit yang datang? Aku besok kenapa minah rempit datang? Rupa-rupanya yang rawat dia, yang jahit luka dia, yang cuci luka dia, satu orang doktor yang baru grad. Doktor tu tengok bagus abang ni. Walaupun sakit tak pernah mengeluh, sembahyang jaga. Sebelum dia discharge dari hospital, doktor tu jumpa dia. Bang, nak jadi suami saya tak bang? Dalam insiden depan masjid Jadi kadang-kadang ada kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Jadi mudah-mudahan dai taklah berdoa untuk dilanggar. Tapi nak ceritanya, ada kita minta Allah bagi A, ada kita minta Allah bagi B, B tu baik bagi dia. Ada kita minta A, Allah bagi C. Doa Allah yang perintahkan, cara memakbulkan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa dan jangan pernah putus asa dalam berdoa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan dan kisah sebentar tadi. Baik, saudara penonton, banyak lagi kita nak kongsikan, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru perbincangan doa untuk Palestin. Pada hari ini kita bawakan kepada anda, mudah-mudahan beroleh sesuatu dan banyak kita kongsikan berkenaan dengan apakah itu sebenarnya yang terjadi pada hari ini, pergolakan di Israel dan juga di Palestin. Baik, sidang penonton, sebelum kita meneruskan perbincangan kita nak mengetahui juga berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan ataupun apakah simbolik di sebalik bendera Israel tersebut yang ada dua line biru dekat bendera, di bawah satu, di atas satu, dan bintang 6 penjuru pada bendera tersebut. Mungkin Ustaz ada jawapannya. Silakan Ustaz. Okey. Orang Yahudi, dia Yahudi sekarang dia menggunakan simbol bintang 6 ya. Yeah. Bintang 6 tu dia istilahkan sebagai Star of David, mana bintang Nabi Daud lah pada dia. Sedangkan bintang 6 ni sebenarnya adalah bintang orang Islam juga, kan? Di Masjid Al-Aqsa, lebih 1000 tahun bintang 6 tu dekat Masjid Al-Aqsa. Kalau kita pergi Masjid Al-Aqsa, mana-mana bintang 6. Okey. Kalau kita pergi ke Taj Mahal, bintang 6 penuh. Kan? Bintang 5, bintang 6, bintang 8 tu semua adalah bintang orang Islam, simbol orang Islam. Bintang 5 simbol kepada rukun Islam, bintang 6 simbol kepada rukun iman. Bintang 8 simbol kepada 8 golongan yang menjaga ummah. Jadi maknanya Yahudi dia guna bintang 6 tu, dia kata okey itu bintang dia sebagai bintang Star of David. Okey. Kemudian dia letakkan sebagai bendera dia pada 1948 tu sebagai rasmi dia. Okey, bintang 6 dan juga ada 2 calit biru atas dan bawah. Bintang 6 ni sebenarnya adalah negara cita-cita dia. 6 negara cita-cita dia untuk jadikan sebuah negara. Apa dia? Mesir, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. Yang 6 negara ini adalah di antara Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat yang berada di Iraq. 6 negara cita. Sebab tu kalau kita pergi ke Palestin, kalau kita pergi Jerusalem, duit Israel duit sposen dia, duit Israel. Duit sposen ni maksudnya apa? Budak-budak pun boleh pegang. Dekat situ ada peta 6 negara ini. Dia kata ini adalah macam Israel Raya, negara Israel yang mereka nak tubuh. Diletakkan dekat duit sposen dia. Dan negara ini negara cita-cita dia sebenarnya. Sebab pada dia, negara ni dia pernah duduk lah, pernah apa semua, jadi nak kuasai dia kasih 6 negara ini yang di antara 2 buah sungai. Lepas tu maknanya bendera tu dibuat sebenarnya ada simbol, ada cita-cita dia. Ke mana arah direction. Lepas tu dia pernah serang Mesir untuk ambil Semenanjung Sinai. Dia pernah ambil Bukit Golan di Syria. Dan juga maknanya belah-belah, maknanya sebab tu dia berusaha untuk menguasai 6 negara ini. Tapi setakat ini tak berjaya lagi, hanya Palestin saja yang berada di bawah mereka. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih. Itulah simbol di sebalik apa yang tertera di bendera Israel, yang mana 2 sungai dan bintang 6 penjuru, yang mana menyebutkan tentang 6 negara yang ingin dikuasai oleh mereka. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rohaya Arifin. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Moga dalam kasih sayang Allah saat di bumi Palestin diuji begitu, apakah yang ada di hati hanya mati syahid sahaja Ustaz membuatkan mereka rela menerima semuanya? Adakah sifat ini sememangnya sudah ditanam dalam diri mereka dari sejak kecil lagi? Juga berpandukan Al-Quran. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Rohaya Arifin atas soalan yang ditanyakan. Ditanam dalam hati sejak kecil, mati syahid adalah cita-cita. Silakan Ustaz. Okey, ketika negara terjajah, maknanya memang ada satu satu cita-cita untuk membebaskan negara itu. Jadi setakat ini Palestin kita lihat mana dijajah oleh Israel itu sendiri, dan saban hari Israel akan ambil tanah pecahkan rumah dan sebagainya kan. Jadi memang di negara sana orang Arab Palestin memang diajar untuk mempertahankan negara dia dan sebagainya kan. Bagi kita bantu semampu yang boleh. Paling kurang doakan jadi maknanya bagi kita yang jauh lah. Sebab tu dah hadis Nabi SAW kata, kamu Masjid Aqsa ni kamu datanglah. Kalau kamu tak mampu, hantarlah minyak
minyak ni apa? Minyak ni adalah untuk menyalakan lampu. Maksudnya hantarlah bantuan. Kan? Maksudnya semampu boleh kita buatlah sekadar mampu supaya besok ke akhirat ada jawapan kita antara orang yang ada terlibat dalam membantu Masjid Aqsa dan tanah-tanah wakaf umat Islam yang berada di sana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencurahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita yang mana berkenaan dengan ada jawapan untuk kita bila mana ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat untuk membantu tanah Masjidil Aqsa. Baik, Ustaz, mungkin di zaman kini mungkin ada yang sedang berdoa memikirkan bagaimana untuk membantu saudara kita di Palestin dan mungkin juga ada golongan yang boleh disebutkan sebagai istilahnya dia neutral, Ustaz. Dia relax, tenang, tak ada rasa apa dan dia juga berfahaman satu benda yang dia faham dalam Al-Quran pun dah menyebutkan satu hari nanti memang tanah Palestin akan menang. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dan dia kata apa susah kita nak berdoa, nak pergi bantu pun semua memang satu hari nanti akan menang. Jadi apa pandangan Ustaz berkenaan dengan golongan seperti ini, Ustaz? Silakan. Kita cerita mengenai pertempuran terakhir. Disebut dalam Bible sebagai Armageddon. Maknanya pertempuran terakhir akhir zaman nanti. Ada satu buku Islam, Jewish and Armageddon. Boleh dapatkan dekat Amazon. Mana saya bukan kempen Amazon. Tapi maksudnya boleh dapatkan sebab buku-buku tu kadang susah dapat. Islam, Israel dan Armageddon. Maknanya peperangan besar. Nanti peperangan besar iaitu umat Islam dan juga penyembah syaitan yang diketuk oleh Dajjal. Okey, Dajjal antara yang menyokong dia adalah orang Yahudi ni, bukan Bani Israel mana orang Yahudi. Ketika Dajjal keluar, Bani Israel yang beriman akan masuk Islam. Sebab orang Bani Israel ahli kitab dia takkan sembah syaitan. Ahli kitab dia akan masuk dengan bersama orang Islam, dia akan masuk Islam. Yang penyembah Dajjal itu yang disebut oleh orang Yahudi yang Nabi SAW sebut, nanti semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang bahasa yang difahami, ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Di belakang ni ada orang Yahudi tangkap. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Kerana pokok Gharqad itu sebahagian daripada mereka. Dan 2012 orang Israel kempenkan tanam pokok Gharqad itu. Kalau kita pergi mana-mana memang banyak pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni dia rendang, dia tak, tapi dia rimbun. Kalau menyorok memang tak nampak. Jangan tanam pokok Gharqad dekat rumah kita. Nanti Yahudi menyorok dekat rumah kita. Maksudnya di Israel penuh pokok Gharqad itu. Okey. Jadi ending dia apa? Akhirnya apa? Nabi SAW sebut yuqtalud Dajjal bibabin Lut. Mana Dajjal akan dibunuh di kota Lut. Kota Lut ni adalah 15 km daripada Tel Aviv. Kota Lut, situ telah Dajjal akan dibunuh. Jadi kita cakap maknanya akhirnya kita akan menang. Maknanya happy ending kan. Maknanya kita akan menang. Tapi tidak semudah itu. Sebab apa? Dajjal ni dia akan dibunuh Nabi Isa. Apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Apa ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa ada sudut kelebihan. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh mengubat orang yang sakit dan pelik-pelik, Dajjal boleh mengubat orang yang sakit dan pelik-pelik. Sebab itu kedua-dua ini digelar dengan satu gelaran yang sama iaitu Al-Masih. Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Sebab itu para ulama menyebutkan idzal Masih yaqtul Masih. Hanya Al-Masih saja yang akan dapat membunuh Al-Masih. Dalam konteks bahasa Melayu kita apabila buku bertemu ruas. Sebab hanya Masih Isa saja akan dapat membunuh Masih Dajjal. Sebab dua-dua hebat. Jadi kita rasa macam akhirnya Nabi Isa boleh bunuh Dajjal, tapi tidak semudah itu. Maknanya kedua-duanya sama hebat, kedua-duanya sama maknanya sama kuat, kedua-duanya ada kelebihan sama-sama. Yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena betul dari sudut tauhid dia. Bukan maksudnya dia orang Islam akan menang. Sebab pertempuran itu bukan pertempuran yang simple-simple yang orang Islam akan menang lah, tak. Akan ramai yang syahid. Jadi kalau ada orang berfahaman Islam akan menang, buat tak tahu sudahlah. Tak, kita kena usahakan dan ambil peluang untuk menyertai doa, bantuan, apa pun kita kena menyertai di sudut paling kurang dengan doa kita. Sebab dia tidak semudah akan menang, tak. Dia menang dengan perjuangan yang sangat besar. Nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bukan semudah itu. Jadi kalau dia kata nanti akan menang lah tu. Kalau kita menang, adakah kita diset Dajjal? Na'udzubillah min zalik. Sebab kita tak tahu langsung bab tu. Takut-takut kita decide itu. Jadi mana daripada awal, daripada kecil, kita anak-anak kita latih untuk peka dengan benda ni dan untuk
letakkan satu garisan. Nanti ada bahagian Dajjal dan bahagian Nabi Isa AS. So soalannya ketika itu hanya dua pihak saja. Hatta ahli kitab pun nanti akan bersama orang Islam. Soalannya kita berada di mana? Na'udzubillah min zalik. Berdoa banyak-banyak kan. Sebab takut kita beria-ria atau buat tak tahu je pada Palestin hari ini, pada perjuangan hari ini, satu hari nanti datang Dajjal, takut kita terkesima dan terikut dengan fitnah itu. Kan? Dan kita jadi side orang yang bersebelah ke situ pula. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik, terkesima juga ataupun tergamam bila mana dengar apa Ustaz sebut, memang Islam akan menang janji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita di belah yang mana, di sebelah yang mana ya. Jadi sedang menonton, fikir-fikirkanlah. Tapi kita nak berehat seketika ya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita dipertemukan kembali untuk meneruskan perbincangan kita, doa untuk Palestin. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Doa untuk Palestin. Adakah sebarang bantuan yang kita hulurkan kepada penduduk Palestin merupakan sebahagian dari doa untuk mereka? Dan soalan yang kedua, adakah dengan membaca kunut nazilah ia sebagai doa dan kecintaan kita kepada penduduk Palestin agar diberikan kekuatan dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz, bantuan dan juga doa, adakah itu tanda kecintaan kita kepada mereka dan tanah tersebut? Ustaz, silakan. Okey, so jadi bila kita sebut mengenai kita bantu mereka, itu sebagai tanda maknanya kita ingat kan? Maksudnya orang susah kita bantu, itu sebagai tanda ingat. Tanda ingat itu tanda iman kan? Sebab dalam hadis yang disebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil tahu hal orang muslim, maka falaysa minhum, maka mereka bukan daripada golongan orang mereka. Okey. Cumanya saya nak kongsi kat sini untuk sidang penonton sekalian kan. Okey. Memberi bantuan ke Palestin ini bagi point of view, bagi pandangan orang Israel adalah kita membantu teroris. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam bantuan. Memang ada golongan yang memang beria-ria meruar-ruarkan, tapi kena ada golongan yang memang kena diam, yang ini yang buat kerja. Sebab itu dalam hadis yang disebut bahawa wasta'inu bil kitman, hendaklah kamu tolong dengan jalan bersenyap-senyap. Kalau kita war-warkan sangat, macam contoh kan, Israel tak payah hantar spy dia untuk sekat bantuan kita. Kita dah war-warkan kat Facebook. Memang senanglah dia sini sekat pun. Jadi maknanya bagi yang menganjurkan bantuan, memang kita faham kita nak anjur war-warkan sebab kita nak biar orang menderma. Tapi dalam menguruskan,
wasta'inu bil kitman. Hendaklah kamu tolong dengan jalan senyap-senyap, kan? Supaya kalau kita bantu tu kita bantu dengan dan sampai. Kalau kita war-warkan memang agak susahlah. Saya pernah satu ketika ada satu orang memang nak bagi banyak contoh kan. Dia kata tapi kita sebagai satu badan Ustaz, kita nak mewawarkan. Saya kata nak bantu Palestin ni kita takkan dapat dua-dua. Kita takkan dapat mewawarkan dalam waktu sama bantuan tu sampai. Kan? Kalau kita nak bantuan tu sampai, kita kena senyap. Kan? Itu yang cara dia, teknik dia memang kena berhati-hati. Kita faham ada organisasi yang mewawarkan untuk dapat bantuan, tapi dalam menyampaikan dia jangan cerita kaedah sampaikan macam mana, kaedah cak macam mana, sebab benda tu boleh dikesan dengan mudah. Betul. Oleh orang sana tu kan. So berhati-hati. So jadi maknanya dengan kita bantu tu melambang kita cinta kepada tanah bumi sana, dan Nabi SAW sendiri suruh bantulah orang susah terutamanya sana. Nabi kata pergilah, tak boleh hantarkan minyak, hantarkan bantuan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cara nak menyampaikan bantuan itu kena tahu teknik yang sangat halus ya Ustaz, dan juga tanda kecintaan kita kepada tanah di sana dengan kita mendoakan mereka, memperingati dan juga memberikan bantuan untuk memudahkan urusan mereka. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat kita Kasih Nurusha, katanya Assalamualaikum. Ustaz, di manakah harus kita mulakan doa? Adakah di dalam solat? Kerana di dalam solat doa itu lebih mustajab berbanding di luar solat. Harap-harap doa untuk saudara kita se-Islam yang berada di Palestin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat kita Kasih Nurusha atas soalan yang ditanyakan. Jadi silakan Ustaz untuk pencerahannya. Kat mana dia? Dari sudut fiqh dia, sembahyang dia ada bacaan-bacaan dia. Ya. Kalau kemudian anda kita kata tak disebut, maknanya sembahyang itu doa lebih mustajab ke tak, kan? Itu maksudnya sembahyang dia ada dia punya bacaan-bacaan dia. Kalau kita nak baca doa untuk orang Palestin dalam sembahyang kita, hati-hati. Kalau doa itu terutama dalam bahasa Melayu dan sebagai terlafaz, maka sembahyang kita boleh batal. Jadi mana dalam hati tak apa. Jadi maknanya, tapi kadang-kadang kita terlalu mungkin nak mendoakan, takut terlepas. Allah, tengah sujud ni, ya Allah, tolonglah, bantulah Tuhan saudara aku. Mana bahasa Melayu kan? Maka sembahyang kita tu boleh jadi tak sah bercakap benda yang macam tu. Maksudnya, saya cadangkan kalau doa lepas sembahyang. Dan nak cari mustajab ni, iaitu Nabi SAW ada ajar tentang waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab tu contoh hujan tengah lebat, kita untung kat negara kita selalu hujan. Tengah hujan tu doa lah. Doa ketika nak buka puasa. Doa antara dua khutbah, doa ketika majlis ilmu 2/3 malam. Jadi intai waktu yang mustajab. Jadi kalau kita dalam sembahyang sudah fiqh, hati-hatilah. Takut terlafaz dalam bahasa yang bukan sepatutnya baca, takut batal solat kita. Wallahu a'lam. Takut batal solat pula saya. Tersebut bahasa Melayu kan, terlafaz dalam bahasa Melayu. Jadi tak kisah di mana, tapi dalam cadangan Ustaz sebentar tadi, bila mana kita nak berdoa, pastikan kita ni faham dan juga menghayati betul-betul, dan carilah waktu-waktu yang sesuai dan waktu-waktu yang mustajab doa. Dan Ustaz, selain daripada kita berdoa dan juga kita selalu memberikan bantuan dalam sudut barangan dan sebagainya, ada tak satu lagi ataupun perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk memberikan tanda kita ni cinta? Kalau saya lah, kalau sekarang ni kan, yang boleh menulis, tulislah. Sekarang ni ada banyak platform dia. Yang boleh karang buku, karanglah. Kalau tak, kita ada blog, kita ada IG, kita ada FB, kita ada YouTube. Buat pengeluaran. Itu antara kita punya inisiatif dan usaha kan. Maksudnya paling kurang kita ada grup WhatsApp, kita ada macam-macam platform sekarang ini. Kalau mungkin nak mengarang buku susah sangat, kita karang sikit-sikit dekat grup WhatsApp pandangan kita yang untuk menjadikan orang lebih peka pada isu-isu Palestin, isu-isu Masjid Aqsa dan sebagainya kan. Jadi maknanya selain daripada doa, selain daripada usaha bantuan dan sebagainya, menulis itu penting sebab menulis ni dia kekal so jadi maknanya, dan kita boleh, kalau kita tulis katakanlah dah 200 kali benda kita tulis kan, kita boleh compile kan, kita boleh jadikan satu tulisan kecil untuk anak cucu kita, boleh kurang. Sekarang pun penerbitan mudah. Dia tak macam dulu kena terbit sekali, sebab sekarang digital teknologi. Kita nak terbit 5 biji buku pun okey. 10 buku pun okey. Pergi mohon kepada ISBN, Perpustakaan Negara. Maksudnya kita karang buku kita tu, kemudian hadiahkan dekat perpustakaan universiti.
Jadi maknanya buku kita kekal dekat universiti. Ini catatan kita ketika 2021 isu sekarang. Maknanya kan selain daripada kita nak jual ke apa buku tu soal lain, tapi maksudnya kita boleh kekalkan tulisan kita tu dekat pustakaan-pustakaan universiti, hadiahkan. 5 kan? 5 Semlaya, UKM, USM, UIA dan institusi lain, kolej-kolej yang lain biar ada dekat perpustakaan itu. Jadi kalau orang nak search satu hari nanti, oh isu Palestin, dan buku kita keluar, catatan zaman kita keluar. Terutamanya nanti pada mungkin tahun 2100 ke 2200 ke, kita tak tahu anak cucu kita kan, apa rujukan kita pasal Palestin, jadi kita ada tulis benda itu. Jadi itu antara benda yang bagus kita tulis lah. So, jadi tulisan-tulisan tu bukukanlah bagusnya kan. Sekarang pun murah. Teknologi digital boleh cetak 10 buah pun boleh, 5 buah pun boleh. Ada benda itu. Bagusnya kalau ada modal lebih sikit, hadiahkan pustakaan-pustakaan sekolah, pustakaan universiti. Wallahualam. Baik Ustaz, selain daripada doa, maka boleh juga diberikan bantuan dari sudut barangan, dan Ustaz berikan kepada kita yang ketiga tadi, tulis Ustaz, supaya dapat jadi rujukan pada masa hadapan dan juga memberikan kesedaran pada masa kini. Baik, sebenarnya bila disebut tentang isu doa untuk Palestin ini, banyak untuk kita kongsikan dan kita bincangkan, tetapi masa mencemburu kita, jadi kita nak simpulkan apa yang kita bincangkan pada hari ini dan juga apa yang kita kupas dan berikan kepada penonton-penonton. Kita nak rangkumkan, nak simpulkan supaya dapat jadi nota penting untuk simpanan kita pada masa hadapan. Silakan Ustaz. Okey, kalau mahu merosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Kalau mahu merosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarah bangsa itu. Ini yang sedang berlaku di Palestin. Orang di Palestin sebenarnya dilarang secara undang-undang untuk belajar pasal sejarah. Jadi sejarah sangat penting. So bagi kita sebagai kesimpulan dia, bacalah sejarah, dalami sejarah. Kadang-kadang saya tengok ada orang buat kupasan-kupasan yang mungkin apa salah nak sebut Palestin, dia memang tak faham apa tu sejarah ke sana dan sebagainya. Saya kongsikan di permulaan tadi sejarah kenapa bangsa Melayu antara yang awal bagi respon tentang keturah contohnya, walaupun perbahasan ini belum begitu masak dan matang lagi, boleh banyak sebenarnya. Type lah kat YouTube ke pasal perbahasan keturah. Saya dah cadangkan tadi buku, maknanya Go East, keturah Abraham. Bukan saja bangsa kita yang bahaskan benda, hatta bangsa Eropah juga membahaskan benda ini. Mana keturah ni pergi? Keturunannya ke mana? Go East tu mana? Diperbahaskan tau. Maknanya baca buku, dalami sejarah. Jadi dengan ilmu. Kita bukan dengan semangat semata-mata, penting dengan ilmu. Dan ilmu itu kita transfer pada anak-anak cucu kita. Daripada hari ini, tahniah dan syabas kepada penerbit dan seluruh kru yang bertugas membahaskan benda ini. Sebab bila kita bahaskan, kita dapat satu ilmu dan kita boleh tambahkan dengan kita rujukan pada benda-benda yang lain nanti, satu hari nanti. Dan mudah-mudahan dengan kita bermula dengan kefahaman ilmu, akan lahir semangat yang takkan pudar. Kalau semangat semata-mata, batu tidur. Tapi dengan ilmu dia jadi konsisten ataupun berterusan secara istiqamah. Kita punya semangat dalam mempertahankan tanah air orang Islam, terutamanya Palestin sana itu. Dan silakan tutup dengan doa Ustaz, khususnya doa untuk Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hidup kami ini orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah saudara-saudara se-Islam kami walau di mana mereka berada, ya Allah. Terutamanya di bumi Al-Aqsa dan di bumi Palestin, ya Allah. Berikan ketabahan kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Kepada-Mu lah kami berserah, kepada-Mu lah kami memohonkan perlindungan, dan kepada-Mu lah kami berdoa, ya Allah. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bantulah seluruh kaum muslimin, ya Allah. Terutamanya saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fil Palestin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam.
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Buktikan kecintaan anda pada tanah air kita juga di Al-Aqsa, dan mudah-mudahan kita sama-sama angkat tangan dan doa untuk Palestin. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.